ini. Dan saya ingin jelaskan di sini bahawa walaupun baru-baru ini dikatakan gunanya tidak ada laporan polis, tidak ada siasatan dibuat atas tabung haji, ya kan, dia duk bising begitu kan, dia kata mana ada, dan Timbalan Menteri pun ya memperakui betul tidak ada siasatan dibuka. Tapi di Parlimen baru ini saya telah dedahkan bahawa sebenarnya 5 laporan polis sudah pun dibuat terhadap individu-individu yang terlibat, termasuklah pimpinan tertinggi dan pengerusi dia sendiri. Semuanya melibatkan isu salah guna kuasa, isu ketidakamanahan, isu ketidakpatuhan dan transaksi yang meragukan melibatkan berbilion, bukan sikit, berbilion di luar negara. Jadi itu sudah dibuat siasatan, Saudara Jeming. Tapi apakan daya, kita pun tahu dalam sistem kita, buatlah siasatan. Polis pun dah buat keterangan mereka yang dituduh. Akhirnya benda tu, file tu pergi ke mana? Pejabat Pegawai Negara. Saya ketika masih menjadi menteri, waktu itu saya timbul dalam kabinet. Saya kata, kenapa tidak ada dakwaan? Kenapa tidak membuat dakwaan daripada laporan yang kita buat sejak 2018? Tapi alasan pada waktu itu, Timmy Thomas waktu itu, ya, dia kata kita terlalu banyak kes. Masa tu kes Najib, kes apa. Jadi dia kata pejabat kami tumpu yang lebih besar. Tapi tiba-tiba jatuh kerajaan dan hari ini Pegawai Negara yang baru, saya baru ni tanya di Parlimen mengapa tidak diteruskan dan apa status dia terhadap 5 laporan polis yang semua berprofil tinggi, bukan kecil-kecil anak punya, yang melibatkan amanah untuk menjaga tabung haji. Itu saja isu yang belum sempurna dari segi orang tak nampak kata ianya satu jenayah, ya. Tapi yang penting orang dapat melihat, ya, bahawa tahun 2019 itu terbukti apa yang kita buat mulai 2018. Ya, 2018 kita ada masalah, Jimmy. Sebab kita baru nak suntik, baru kita nak cari jalan persefahaman UJSB, syarikat dan bertujuan khas, macam mana nak buat perjanjian dengan Kementerian Kewangan diperbadankan, macam mana cara kita. Jadi sudah tentu tahun 2018 itu adalah banyak masalah dan audit pada waktu itu lebih mempersoalkan boleh tak sukuk yang dikeluarkan sebanyak berapa bilion semua ini dibayar balik oleh tabung haji kepada kerajaan. Kita menjawab itu ongoing concern. Istilah yang dipakai ongoing concern ni, benda ni bukan habis hari ni dia bagi kata okey esok aku bayar. Tak. Dia ni memakan masa yang panjang, ya. Dan saya masih ingat sewaktu kita berbincang perkara itu, kita minta supaya kerajaan sendiri ada komitmen untuk membantu supaya perkara ini dapat dilansaikan dengan kaedah-kaedah yang kita gunakan dan ia sepatutnya masuk dalam RMK 12. Ini apa tu peruntukan expenditure pembangunan ini, di antara lainnya akan ada peruntukan untuk kita kerajaan memperuntukkan setahun, seingat saya ada lebih kurang 10 tahun untuk bayar balik jikalau berlaku default dalam keadaan kita gagal untuk membayarnya. Jadi maknanya tahun 2018 itu baru kita nak framekan dia punya cara, dia punya keadaan dan macam mana nak bayar. Tiba-tiba audit kata ini kamu nanti tak boleh bayar sebenarnya. Betul. Tapi itu ongoing concern, benda itu berterusan. Dan Alhamdulillah dengan jawapan yang kita bagi 2019, kalaulah benda itu masih masalah besar, mesti dia akan highlight di dalam emphasis of matter. Emphasis of matter ini untuk pahaman kawan-kawan, dalam laporan audit dia akan ada depan dia itu emphasis of matter itu, kalau kita terjemah dia teguran keras lah. Teguran keras makna aku luluh tapi aku nak beritahu yang ni ada masalah sikit. Tapi tahun 2019 tidak ada. Itu tandanya benda itu dah selesai. Itulah dia. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi sabar, menanti, niat ikhlas, hanya nasrun minallah wa fathun qarib. Itu saja ujian kepada kita untuk kita terus dengan niat itu buat benda baik tanpa kita berasa lemah atau terhina dengan segala kata nista keji yang mereka lontarkan kepada kita. Terima kasih. Untuk makluman webinar Dr. Mujahid, Ustaz Chafain dan rakan-rakan yang menonton, saya ni mempertahankan webinar Dr. Mujahid sampai kena saman 1 juta. Kena saman kat seorang ustaz tu. Kalau dalam kita dengar ceramah dia di atas masjid, dia bawa cerita Mustafa Kamal Tatuk. Sangat ajar dia kata.
Dan dikata tabung haji ni, kenapa dibuat macam ini, harta orang Melayu. Kamu akan dijawab dalam alam, dijawab alih, api neraka kamu akan dibakar. Masya Allah. Saya mempertahankan webinar itu kerana saya yakin ini bukan berlaku. Dan saya disaman, saya minta rakan-rakan doakan hamba supaya teknikalnya sama. Hamba yakin kita berada di jalan yang benar, mempertahankan. Memang ustaz tersebut tidak bertanggungjawab, bahkan boleh dikatakan kata-katanya satu fitnah adu domba yang sangat jahat. Saya nak yang secara khusus tadi yang saya sendiri pun mendengar juga ucapan tersebut, tapi saya tak mau sebut nama dia dan sebagainya. Tapi dalam itu dia ada menimbulkan isu hotel. Dia kata nak jual hotel. Kami boleh tunjukkan bukti dan fakta apabila kita bukan jual, yang itu kita pindahkan kepada syarikat bertujuan khas di bawah Kementerian Kewangan. Bermakna hari ini benda itu masih di bawah kerajaan. Cuma dia duduk di bawah syarikat bertujuan khas untuk dinaikkan balik nilai dia. Sebab semasa kita ambil alih, soalan yang dia lupa nak tanya ialah kenapa kamu tahu hotel ini akan rugi kerana maintenance teruk. Orang yang nak ambil khidmat kita pun tak banyak, dan kita ada bukti bahawa berbanding dengan kos kita nak tanggung hutang dan sebagainya dengan orang yang untung yang kita dapat sangat-sangat jauh peratus dia. Jadi kalau orang yang cerdik, kalau tahu benda itu rugi, kita nak simpan buat apa lagi? Sebab itulah kita guna kaedah, kita himpunkan semua aset-aset termasuklah hotel ni dalam apa yang kita namakan aset-aset yang sakit. Sakit tu makna kita tanggung tapi tak ada untung. Kalau Jeming pun bukan korporat besar tu, Ustaz Cik Ibrahim duk buat sawit tu, dia tahu kita tanggung, kita duk simpan buat apa? Dan yang lebih penting, kalau kita dah rugi, kita simpan, perkara itu akan turun ke bawah sampai kepada penabung-penabung yang akan bertanggungjawab. Jadi di mana kamu tak tahu, jangan cakap. Dia duk mengajar orang, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal absar wal fuad wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berbicara barang apa yang kamu tidak ada maklumat, kerana nanti kamu akan dipersoalkan. Jadi ini soal perniagaan, Jeming. Ini bukan soal buka kitab. Ini soal perniagaan yang ada kepentingan 9 juta umat Islam. Jadi kita pindahkan semua aset sakit itu bernilai lebih kurang 9.7 bilion. Kita pindahkan kepada satu syarikat yang bertujuan khas daripada Kementerian Kewangan. Bukan tabung haji pergi jual dekat kepada China dan sebagainya seperti fitnah itu. Jadi Kementerian Kewangan adalah kerajaan Malaysia yang diperpadankan. Dia akan mengendalikan ni semua supaya lebih baik. Jadi tidak ada siapa yang jual kepada siapa. Jadi saya kata, anda bertanggungjawab. Kalau anda tak tahu, jangan cakap, sebab akhirnya anda telah menimbulkan satu perkara yang boleh menimbulkan kebencian dan sebagainya. Tapi malangnya bila dah tahu maklumat, dah betul, dah tahu masih kerak, itu saya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuka pintu hati golongan ini supaya biarlah berdiri di atas fakta dan jangan berdiri di atas emosi dan ego. Itu cerita hotel tu lah maksudnya. Ya. Okey, terima kasih. Kita nak katanya, tak apalah, saya akan berjumpa dia di mahkamah. Saya akan jumpa dia di mahkamah, tak ada masalah. Sebab tu bila dia hantar surat sama kepada saya kata, kita jumpa di mahkamah. Saya baca dulu satu komen daripada Zainal Alan Abdul Rahman. Katanya, saya sebagai seorang pendeposit tabung haji, amat bersetuju dan berpuas hati dengan penjelasan oleh YB Mujahid. Okey, terima kasih.